Hidup kita ini sementara sifatnya. Kalau kita tengok renung-renungkan dunia ini amat pelik sekali pada hari ini. Rumah semakin besar tapi orang makin tak ada. Tak heran ke gitu? Rumah makin besar bukan orang makin ramai, orang makin tak ada. Apa kejadah habis rumah besar-besar? Anak seorang-seorang masuk asrama. Alhamdulillah dah habis dia asrama tahfiz. Nak masuk universiti pula lepas tu. Habis universiti. Alhamdulillah dah habis universiti. Nak nikah nak dah. Bini ingin pun tidak duduk rumah tu. Nak rumah lain. Nak kita ada kehidupan sendiri. Allah. Saya ni bagi pesan ke orang lelaki. Lain kali kalau balik rumah naik motor, kalau bini tegur, awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Ke mana tu? Awal lagi keluar balik. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan oleh tuan pengurusi acara, bahagia tuan imam, barisan tuan kuasa, penggerak aktiviti masjid, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang bersempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Dan malam ini tajuk yang dipilih adalah arti kemerdekaan yang sebenar. Semalam berioyo lah kan, orang menyambut hari kebangsaan, dan hari Malaysia macam-macam lah. Hari kemerdekaan, ada yang datang ramai-ramai pergi ke dataran mereka, sekali tak ada pula program malam tu. Macam-macam lah kan. Jadi tak habis-habis dengan budaya-budaya yang menganggap merdeka tu adalah satu keramaian, duduk beramai-ramai sambil menjerit merdeka, merdeka, merdeka. Ada yang fikir macam tu. Dan merdeka yang kita faham adalah bebas. Bebas apa? Kalau dari segi bahasa, kemerdekaan itu adalah bebas dari terbelenggu, bebas dari penjajahan, malahan mampu menggerakkan keputusan pentadbiran pemerintahan mengikut acuan kita sendiri tanpa dikekang oleh unsur-unsur luar. Jadi makna kata kebebasan kita melaksanakan sesuatu itu dari segi bahasa. Kalau dari segi agama, kalau kita tengok maksud merdeka, benarkah merdeka itu sedemikian? Sedangkan dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Jadi kalau tengok dunia penjara bagi orang mukmin, mana mungkin kita merdeka? Mana mungkin kita merdeka? Merdekakah kita? Adakah merdeka itu bila kita boleh buat keputusan maka kita adalah cukup merdeka? Tak. Merdeka itu mungkin merdeka, mungkin kita bebas daripada belenggu penjajahan, mungkin kita bebas daripada unsur-unsur luar, tetapi sejauh mana kita bebas? Sejauh mana kita bebas daripada unsur-unsur luar? Sejauh mana kita bebas daripada perkara-perkara yang membelenggu masyarakat pada hari ini dengan isu-isu media sosial dan sebagainya. Kalau sebut tak ada unsur-unsur luar, tadi pengacara majlis sebut TikTok, sebut media sosial, Instagram, Facebook. Kalau macam tu kita tak bebas dah lah kan, sebab tu semua unsur-unsur luar kan. Kalau kita tengok Facebook, unsur-unsur luar. Masjid pun nak promote program pun masuk dalam Facebook sekarang. Jadi adakah kita tidak bebas? Itu ada unsur-unsur luar. Tapi apa yang disebut adalah keupayaan kita untuk melaksanakan pentadbiran, membuat keputusan mengikut acuan kita sendiri. Jadi bila tengok kepada hadis Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin, maknanya ada guideline, maknanya ada sempadan, garis sempadannya. Itu Islam. Islam tidak kata meletakkan kebebasan itu secara mutlak. Bila seseorang hamba, macam dulu kan kita ada hamba sahaya, kita ada hamba yang diambil bekerja. Dulu ada istilahnya hamba abdi dulu kan. Sebagai salah satu contoh yang kita boleh tengok,
bagaimanakah Abdul Wahab dan Abdul Wahib menjadi hamba kepada Husin Lempoyang, saudagar unta leher panjang. Macam tu kan. Sampailah dia dimerdekakan, dibeli, bukan merdeka, dibeli oleh Abdul Wahab. Kemudian bila beli, makna banyak istilahnya. Hamba itu kita dengar kisah Nabi dulu kan, maka dia telah pun dimerdekakan, dibeli dan dimerdekakan. Adakah maksud mereka dia bebas buat apa saja? Maka dia ada keputusan untuk diri dia. Dia boleh buat keputusan untuk dia, itulah kebebasan yang dimaksudkan dalam Islam. Dan satu lagi ayat Nabi sebut, kebebasan yang sebenar bagi seorang mukmin adalah kematian. Itu poin dia. Kebebasan sebenar daripada kebebasan sebenar seorang mukmin, orang beriman, bebas yang sebenar-benarnya adalah kematian. Soalannya, sekali lagi soalannya, adakah mati itu merdeka? Adakah mati itu bebas? Mati itu bebas, bebas daripada peraturan dunia. Tapi mereka belum tahu lagi dah. Dalam kubur Assalamualaikum kan? Assalamualaikum kata. Datang malaikat Munkar Nakir kan? Bukan semua orang lepas tu kan? Bukan semua orang dilayan dengan baik. Tengok amalan masing-masing kan? Ada orang malamnya baru nampak muka ke masjid. Macam mana? Contoh kan? Contoh, saya tak tahu, saya agak-agak macam tu lah. Ada orang tu dia fikir-fikir ni nak datang tidak datang, nak datang kena sindir ni kata. Kan kau Samsul debat datang baru kau datang. Ada lah orang cakap macam tu agaknya lah kan. Tapi mana kata tu soalannya, adakah benar kita bebas? Maka kesimpulan yang kita boleh buat, kemerdekaan dalam Islam ini bukanlah kemerdekaan yang hakiki, tapi kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita berada di dalam syurga Allah. Barulah itu tak ada dakwa-dakwi dah. Sebab digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali kan, bagaimanakah orang yang dapat masuk ke dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, kemudian dia ternampak terhamparnya permaidani indah, makanan-makanan yang lazat dan enak, bagaimana sungai-sungai yang boleh berenang, boleh minum, sungguh cantik sekali yang diciptakan oleh Allah. Kemudian tiba-tiba terdengar satu suara, Allah memberitahu kepada malaikat, wahai malaikat, kau bukakan tabir ini supaya mereka dapat memandang kepadaku. Buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, dia buah tajuk menangis kerana takut kepada Allah. Bukakan tabir ini. Maka malaikat menyaut, macam mana mungkin aku membuka tabir ini sedangkan mereka di atas dunia derhaka kepadamu ya Allah. Maka Allah beritahu buka, kerana mereka di atas dunia seringkali beribadah dan mereka pernah menangis kerana aku. Soalan bocor. Soalan bocor itu maknanya kalau nak selamat, menangislah kerana Allah. Orang perempuan berhentilah menangis sebab jantan, tak ada pedah dah. Ya, menangis kerana Allah. Kalau menangis pun kerana suami, biarlah kerana Allah. Ya Allah, suami aku tak solat ya Allah. Suami aku dia tak keluar zakat ya Allah. Suami aku dia masih lagi dah tua bangkuk ni seluar pendek ya Allah. Suami aku ni Allah masih lagi mengupik mengaji-ngaji orang ya Allah. Nangis sebab tu kerana Allah, tak apa. Kan? Jadi pada ketika itu bukakan tabir ini kerana mereka juga pernah menangis kerana aku. Allah Ta'ala begitu. Maka bila dia buka tabir itu, saya nak ambil sikit ya, nak gambarkan maksud tajuk hari ni. Bila buka tabir, semua bersujud. Maka Allah beritahu, bangun wahai hamba-hambaku, sesungguhnya di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud. Apakah engkau tidak reda kepada aku? Allah Ta'ala tanya kepada hamba Allah. Maka dia bangun, ya Allah, mana mungkin kami tidak reda kepadamu ya Allah, sedangkan kami di sini ditunjukkan satu yang tak pernah ternampak ke mata, tak pernah terdengar ke telinga, dan tak pernah terbayang ke hati. Macam itulah hebatnya syurga. Bayarlah berjuta bilion pun kepada Steven Spielberg, dia takkan dapat gambarkan syurga tu hebat mana.
Makna Allah Ta'ala beritahu ini bukan tempat beramal, ni bukan tempat bersujud, bangun. Tak ada siapa tanya kek syurga, Zuhur dah masuk belum? Kan? Kau dah bayar zakat belum? Tak ada siapa tanya. Maka itulah kebebasan yang sebenar. Faham tak kan? Maka sekianlah ceramah hari ni kan Zawana. Dah faham dah jawab soalan, okey lah tu kan? Kan? Jadi makna kata pemahaman kita hari ni penting kita faham bahawa kemerdekaan dalam hidup kita ini bukanlah kemerdekaan yang digambarkan, kebebasan yang disebutkan. Macam mana kita tengok orang putih bagi tahu kita, orang putih dia nak ajar kita. Dia kata life begins at 40, dia kata. Hidup bermula pada usia 40. Sedangkan Nabi dan para sahabat masuk je 40, mereka mula memegang tongkat. Kenapa memegang tongkat? Nak menggambarkan betapa tekatnya bila dah umur 40, dah dokek warna dah nak mati. 60 lagi lah dokek, tak usah lah tanya kan? 40 dah dokek, yang 50 pergi kelak dandut lagi macam mana kan? Itu sebab Nabi pernah ambil satu ranting kayu, Nabi tulis, Nabi lukis dekat tanah tu, Nabi buat satu garisan yang panjang. Dan Nabi buat garisan panjang, kemudian Nabi buat satu petak segi 4 tepat, tergantung pada garisan panjang tu. Garisan panjang, tapi dia buat garisan segi 4 tepat macam tu, tergantung macam tu. Kemudian dalam petak tu Nabi cakap-cakap macam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu ya Rasulullah? Nabi beritahu, garisan yang panjang tu itulah cita-cita manusia. Aku kalau panjang umur esok, aku hujung tahun ni nak buat rumah, aku hujung tahun ni kau tengok aku tukar kereta apa. Pergi tempah baju kat kedai Cina, tempah baju raya, testing baju kat kedai Cina, oi, buntang mata orang tengok aku pakai baju ni pagi raya ni, lawa betul baju ni. Soalan ni, confirm ke hidup lagi pagi raya? Tu cakap tadi panjang cita-cita tu baru testing baju, dia yakin nak pakai pagi raya. Itu masalah kita. Kemudian garisan yang segi 4 tepat tu Nabi beritahu, setakat itu je umur kita sebenarnya. Cita-cita banyak, umur takat tu je. Dan cakap-cakap tadi, itulah ujian, mehnah, segala dugaan hidup kita yang menyebabkan kita tak terasa. Lah, tiba-tiba umur dah 50 ayat dia. Tiba-tiba umur dah 60. Dia punya tiba-tiba tu memang tak sadar diri betul kan? Masa berlalu cepat betul, masa berlalu dia kata kan. Bayangkan itu baru je bergaduh, kenapa kita raya hari Selasa, orang lain Indon Brunei elok raya hari Senin, kita pula raya hari Selasa. Dia marah tu seminggu sebelum raya. Macam mana ni? Lain kan nak bulan ni kita tengok. Sekali kerajaan umum raya hari Senin, marah juga. Kenapa raya hari Senin? Tak tentu mana buluh mana lomang dah. Huru hara, ada orang tu dah tinggal buluh dalam mesin tu, tak sampai ada lomang dah. Bantailah apa yang ada, kan? Tapi itulah dia hidup kita. Siapa suruh kau belajar? Siapa suruh kau percaya kalender kuda? Kan dah tentu dulu daripada kecil nak tunggu raya, tunggu pengumuman kan? Kau pula mandai-mandai sendiri, tak raya apa, marah. Itulah hidup kita. Sekejap je tiba-tiba raya haji, seminggu sebelum dah umum raya haji jatuh bila kan? Tak tunjukkan dah selesai raya haji, tiba-tiba cerita-cerita pasal hijrah. Lah, dah masuk tahun baru 1444 kan? Cepat masa berlalu. Bukan cepat masa berlalu, tapi sebenarnya itu tandanya kita semakin dekat dengan kematian. Kebebasan sebenar seorang mukmin, orang beriman dah tak ada peraturan bila dia mati, maka serahlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita ceritakan tentang kemerdekaan, kemerdekaan ini tidaklah secara mutlak seperti mana yang disebut oleh Buya Hamka. Buya Hamka sebut, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup, dia kata. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Manung saya dengar ayat itu. Kita yo pula lah, kalau hidup sekadar hidup, babi pun hidup.
Kerja kalau sekadar kerja, korang pun sibuk kerja. Tak apa dipatah hantar tu, rombong tu, pam. Depannya, apa disibuk ke borok tu? Jadi kalau kita buat sibuk, tak ada tujuan, tak adalah beza kita dengan borok tu. Macam tu kan? Jadi hidup kena lah ada tujuan. Kan? Hidup kena ada tujuan. Kena ada beza. Jadi makna kata, bila kata dunia ini penjara bagi orang mukmin, sudah tentu adanya peraturan. Tentunya ada batas sempadan. Makan, bukan semua benda boleh makan. Hari ini kita ada kumpulan wanita di belakang sana yang cukup gemar menjadi food hunter. Dia tengok dalam media sosial, woi tompek makan ni sedap, woi jom kita pergi. Abang jom lah bang, pergi. Balun, janji sedap. Mengeletek-ngeletek nyawa dia sedap makan. Tapi halal haram, lupa nak semak. Dia kata Melayu halal, ramai Melayu makan situ, halal lah tu. Contoh kan, ada satu kedai inilah, kedai steak namanya kan, masakan daging-daging ni lah, daging-daging. Tingkat atas non halal, tingkat bawah halal. Dia kata makanlah bawah, halal. Rupa-rupa berkongsi dapur yang sama. Macam mana kata halal? Itu sebab kena faham betul-betul. Ya, bukan semua benda boleh makan. Kalau ikut dari segi kajian, daging yang paling sedap makan dalam dunia ni nombor satu daging apa? Nombor satu daging orang. Daging manusia sedap. Tapi yang perempuan kalau nampak laki daging lebih, jangan disiat pula malam ni. Try pula robuih kan, tengok macam ni, yo pun tak sedap Nombor satu daging manusia menurut kajian. Yang kedua daging bab satu. Babi lah kau tak faham, payah warna kan. Memang sedap nombor satu dengan nombor dua tu. Kemudian baru daging-daging lain. Rupa-rupanya nombor satu dengan nombor dua tu haram hukumnya untuk kita makan, melainkan darurat. Orang kalau kat tengah laut dan sana tak tahu nak makan apa, bolehlah dimakan dengan tangan sikit, sekadar untuk hidup saja. Tiba-tiba PKP, lockdown, tak ada benda boleh keluar, semua tutup. Apa benda nak makan, lalu seko. Lalu seko kabau pendek tu. Kita pun tangkap, bang ada rezeki sikit bang Tidak mati kita ni, macam mana ni? Makan sekadar nak hidup sahaja. Bukan berio warna. Hati masak lompap teh. Kan telinga itu bang kita buat goreng. Hidung robui, cacah kicap teh. Daging cuci apa hiri halu-halu buat sak lemak celapi. Itu sampai senawa makan tak ada untuk hidup tu, menterdarah nama tu kan. Jadi makna ada peraturan, yang ni tak boleh, ni tak boleh. Minuman yang paling sedap di dunia arak. Akhirat besok pun paling sedap arak, tapi arak akhirat besok halal kan. Siap boleh berenang dalam tu. Dia tak ada bau busuk dah. Kek syurga tak ada bau busuk. Tapi dekat atas dunia ni arak itu haram kan, haram. Tapi haram dalam Islam pula tidak hanya tertakluk kepada benda tu sendiri haram, tapi ada juga kadang-kadang air itu halal, tapi sumber duit untuk mendapatkannya itu adalah pada sumber yang haram, pun tak jadi dah ya. Tu kena faham baik-baik. Jadi makna kata semua ada peraturan. Jadi kita ni kena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ni ada peraturan. Dalam satu hadis kursi Nabi bagi tahu, yang Allah memberitahu, sesungguhnya aku tidak memberikan dua keamanan dan dua ketakutan. Sebaliknya aku mengurniakan satu keamanan dan satu ketakutan. Barang siapa yang aman dariku di dunia, akan ku takutkan dia di akhirat. Dan barang siapa yang takut dariku di dunia, akan ku amankan dia di akhirat. Faham tak maksud tu? Mana kat dunia ditakut ke Allah, jangan risau, hidup dia aman dan tentram kelak. Dunia ini bukan tompek tinggal, tapi dunia tompek meninggal. Poin tak faham tu. Dunia bukan tompek tinggal, tapi dunia tompek meninggal. Dunia ni ibarat RNR. Orang naik kereta bersinggah sekejap ke RNR,
dah tahu dah, berhenti konyap. Siapa nak pancing, koncing. Siapa nak minum, minum. Ada orang tak berani minum, koncing capek-capek duduk balik dalam kereta, takut kono tinggal. Takut naik bas pula, dia tengok betul salah bas naik tiba-tiba patut pergi Terengganu, pergi Kedah pula dia. Salah bas naik. Contoh kan. Belum pernah lagi. Sekarang kita tengok R&R dia dah buat lawa dah. Lawa-lawa. Mana R&R tak lawa tu dia roboh buat lawa balik. Belum pernah lagi orang berhenti kat R&R. Lawa topek ni. Aku ingat aku nak buat rumah kat sini lah. Tak ada. Sebab apa? Sebab dia tahu itu hanya tempat hentian sementara. Lepaskan hajat sekejap, sambunglah jalan balik. Macam itulah dunia. Yang muda dengan sehat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sehat. Faham tak tu? Hari ini banyak kata-kata kiasan fansuri. Saya datang dari Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak digonongkan. Yang muda dengan sehat mencari duit, tapi yang tua dengan duit mencari sehat. Hidup kita ini sementara sifatnya. Kalau kita tengok renung-renungkan dunia ini, amat pelik sekali pada hari ini. Rumah semakin besar, tapi orang makin tak ada. Tak heran ke gitu? Rumah makin besar, bukan orang makin ramai, orang makin tak ada. Apa kejadah habis rumah besar-besar? Anak seorang-seorang masuk asrama. Alhamdulillah dah habis dia asrama tahfiz. Nak masuk universiti pula lepas tu. Habis universiti. Alhamdulillah dah habis universiti. Nak nikah nak dah. Bini ingin pun tidak duduk rumah tu. Nak rumah lain. Nak kita ada kehidupan sendiri. Belur untuk Firdaus. Macam itulah. Ya. Betul tak? Rumah semakin besar, orang makin tak ada. Pangkat semakin tinggi, akal sehat semakin rendah. Makin berpangkat makin bangang. Tak tahu pahal. Bukan orang sinilah, tah mana tah kan. Betul, ini dunia hari ini. Tengok Donald Trump tu. Pangkat paling tinggi dalam dunia, bangang, bukan sikit dah. Nampak tak? Pangkat semakin tinggi, tetapi akal sehat semakin rendah. Perubatan semakin canggih, tapi tahap kesihatan semakin buruk. Penyakit semakin banyak. Betul tak? 5 hari lepas penyakit sesama tomato, kan gila tu. Tomato sesama pun dikaji ya. Nampak tak? Penyakit sesama tomato menghinggapi kanak-kanak dan warga emas dalam radio tu sedang. Tandanya demam dan sakit sendi. Dahlah hari tu kita kena COVID-19. Tengok orang Melaka ni tak faham COVID-19. COVID-19. Boleh faham. Nampak tak? Lain macam orang Melimau ni tak mahu nak cakap Melayu lah. COVID-19. Macam tu faham dia. Habis hari tu influenza pula. Kan sampai ada yang mati. Jangan main-main hari ni kan. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin teruk. Nampak tak? Melancong travel satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Macam mana? Buat hal sendiri. Buat kenduri dulu jumpa orang masjid. Saya ingat nak buat kenduri imam berapa bulan. Boleh tak buat minggu satu lagi, sebab minggu ni dah ada orang. Oh ya kau cenya lah mam, suka imam saya beritahu ya, saya tetap nak buat hari yang sama. Saya ramai-ramai orang salah kenduri. Dua-dua kemah naik, orang tu nak makan habis baru tahu apa kenduri satu lagi. Kan? Apa penyakit itu? Itulah penyakit orang sebelah tak kuana, masyarakat pun dia tak peduli. Kan? Pendapatan semakin meningkat, ketenteraman jiwa semakin kurang. Ingatkan duit banyak makin suka, makin teruk perangai. Huru hara. Aku besok dapat duit pencen, dapat duit daripada SP, aku tak payah fikir panjang dah, aku nak relax dengan rumah aku. Relax. Seminggu lepas dia pencen dapat duit dari SP, pegang senapang depan bank. Lah apa kono tu? Jadi jaga ni. Bukan saya menghina
Kerjaya tu tak, maksud dia yang cakap dia tak nak kerja, dah nak rehat. Kenapa? Sebab kena pau dengan anak anak tu, anak nego pun minta, anak bernikah pun minta dengan mak. Kepada semua ayahanda bonda yang berpencen dan dapat KWSP, sahlah dilayan kehendak anak tu. Kalau dia nak nikah, nikahlah kau. Abah tak pek tolong bagi duit tau, pakailah duit kau. Saya tak mampu, bah jangan nikah kalau kau tak mampu. Ni pahal pula yang sadap kau yang tahu aku. Contoh kau kan, apa yang tak faham mana duit tu untuk hari tua kita, nak pergi umrah, nak pergi haji kan. Pergi daftar haji dah ya. Siapa yang daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa hal, boleh pergi pada tahun 2137. 150 tahun lagi boleh pergi. 3 kali hidup mati tak boleh pergi. Hidup mati, hidup boleh pergi, belum boleh mati dah balik. Belum boleh pergi dah. Macam tu lah, tu perancangan manusia. Ya. Tapi makna kata kadang-kadang dengan izin Allah dapat pergi cepet kan. Tu ilmu semakin tinggi. Dia satu lagi, ilmu semakin tinggi tapi adab makin tak ada. Allahu Akbar. Ilmu tinggi, adab tak ada. Tu sebab Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Maksud dia bukan kita jangan belajar rajin-rajin dah. Maksudnya biar ilmu sikit, jangan tak ada adab. Makna kalau ilmu tinggi, patut lagi tinggi adab kita. Contoh hormat. Ni depan kita ni, depan saya ni berapa ramai tuan-tuan guru ni. Tapi dia adab tu biarlah Samsul duduk kat kursi tu. Kang semua duduk kat kursi dengan meja, siapa pula nak ceramah, siapa nak dengar? Adab, nampak tak? Adab. Belum apa-apa dah bincang dah dari tadi. Apa kita nak bagi Samsul debat makan? Adab. Kan? Rasa-rasa lah kan, ada kan, macam tu lah kan. Bayang Samsul debat tak balik rumah lah ini dah. Dia balik tadi, dia landing daripada Sabah, saya baru balik dari Sandakan. Sampai Taurih ke Melimau. Sah betul kan. Tapi nak buat macam mana kan. Tapi dia adab tadi, dia ajak saya jemput, saya ke depan. Adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Siap dia air, walaupun tak ada alih, tapi ada air budi bahasa kan? Jangan tak ada kan. Iya, duit makin banyak tapi makin tak senang hati. Ini hakikat. Maknanya duit itu tidak belum tentu membahagiakan. Dia bahagia agama tapi hu-hara. Nak buat apa ni? Cuba tengok Aziz Satar waktu dia jumpa duit omeh tu. Dia training berjalan pun macam dah tak tentu hara-hara kan. Nampak tak kan? Wih, macam malaria dah dia kata kan. Dia cakap cerita Piramli itu betul. Banyak betul pengajaran dia kan. Piramli banyak ngajar kita. Contoh, apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Anda Arab orang sini. Bakhil tu bahasa Arab tu. Tahu dia kodokut. Ustaz Piramli aja. Kan Haji Bakhil. Iya. Cikgu Murni. Dia katakan. Iya. Ada orang panggil macam tu. Dengan perempuan dah orang sedekah sampai. Cuma kalau lelaki minta mampu pahit tak dapat kan. Contohlah. Jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Yo betul lah. Kemanusiaan tak ada, dia kesian ke orang tu. Peduli tidak, biarlah macam tu tak. Kan? Semakin banyak teman di dunia sosial, dunia maya, tapi kawan sejati makin tak ada. Orang-orang lama ni lah yang cari masih lagi kawan. Bila kita nak lepak ke kedai lepas tu, lama betul tak lepak. Semua geng-geng sejati tu. Yang kawan seorang tu malah join lah. Sebab saya join dan dia bayar. Kau tak bayar. Tapi dia cakap tu gua-gua kawan. Itu kawan-kawan sejati. Kalau golak-golak susah senang datang deh. Hari ni tak ada. Susah nak jumpa kawan. Dia penting kan berapa ramai kawan dekat dalam media sosial. Saya tak ada seheran yang ramai follower saya, tak ada seheran. Kona pun tidak. Kan? Budak-budak saya yang jaga tu, dia kata ramai betul friend dah.
Biarlah deh, baik macam mana kan. Mudah-mudahan doa lah yang baik-baik. Minuman semakin banyak jenis, tapi air bersih semakin kurang. Air banyak jenis. Tembici, tembikai laici, laici kang, kan. Banyak macam jenis. Extra jos, tu baru tu. Saya semalam makan minum kek sanakan air Dracula. Apa tahu mana Dracula ni. Elok pula sirap tu merah macam darah. Ya macam-macam jenis. Tapi air bersih semakin kurang. Kan? Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Jam tangan mahal. Jam mahal ni menjang dia paling ambil hari datang. Nampak, mesyuarat tak pernah ikut masuk. Belajar semakin mudah, betul? Belajar semakin mudah. Dalam internet boleh belajar, dalam Facebook boleh belajar, dalam YouTube boleh belajar. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Allahu Akbar, kan? Sian. Nampak tak? Iya, mengutuk lagi cikgu tu ada. Tak gunanya ni. Bantai di balon ni, koring kawan tu kena. Dia banding-bandingkan orang ni dengan orang ni. Orang ni cakap, orang ni cakap. Orang ni salah, orang ni betul. Dia buat tanda right. Siapa yang menentukan right yang salah ni? Macam tuan-tuan ya. Teknologi informasi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Iya. Orang lagi senang percaya benda-benda yang tak betul daripada benda yang betul. Sebab benda betul tak ada nilai berita, tak ada nilai-nilai sensasi. Kan, kuliah duha pukul 10 hari Ahad, tapi ramai duduk depan TV nak tengok kuliah kat TV pukul 11 TV3. Panas kan, pasal isu perceraian rumah tangga artis dikeluarkan, isu pasal orang ni bergaduh dengan orang ni. Jom kita tanya, apa komen beliau? Apa hal? Kenapa kau nak tanya? Apa sebab kau lagu-lagukan orang ni? Kan, adakah tak jadi dosa kalau kita membicarakan? Sama je, sebab dia manusia. Kita cerita pasal artis, bukan borok yang kita cerita tu. Artis, manusia. Betul ke tak sangkakan dia macam tu? Iya, geram betul ai. Macam tu kan kita cakap, tapi maknanya kita mengumpat. Sama tuan-tuan. Jadi hati-hati. Maka bila kita takut kepada Allah SWT, maka adalah syarat dan peraturan-peraturannya. Kata Abu Lais As-Samakani, yang pertama, bila takut kepada Allah terlihat kepada lisannya. Apa yang kita cakap. Hati-hati dengan apa yang kita sebutkan dengan lidah kita. Lisan ni rupanya ada dua. Satu lisan berlidah, satu lagi lisan berjari. Apa yang kita type, apa yang kita tulis. Sesungguhnya apa yang kita tulis, apa yang kita type, dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Kek masjid tu bangang nampak. Dalam Facebook dia membalon orang tu tak cukup tanah. Segala benda di balon ni tak berguna je ke masjid tu. Duit banyak, program tak ada. Dia balon je ke masjid. Wah, asam serbat datang dia. Kau tak nampak tu? Ada program, jawab balik. Program banyak, kau yang tak ada. Macam tu sebenarnya. Komplain ni tahu. Kan? Ada orang macam tu. Dan setiap karya ada seorang wakil. Mesti tak puas hati balon dia. Dia tu raja, keyboard warrior. Apa yang kita tulis juga dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Jadi hati-hati. Pada tubuh badan manusia, apabila dilahirkan seseorang manusia itu, lidah adalah anggota yang paling lambat sekali berfungsi. Tapi apabila seorang manusia itu meninggal dunia, sesungguhnya lidah adalah anggota yang paling awal sekali akan hancur bila ditanam. Maknanya baik tanggungjawab lidah ni. Orang perempuan, berhentilah bercakap. Aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana. Kalau hati kau baik, mulut pun baik.
membalun suami 24 jam. Pahal lambat. Sound suami baru balik ke masjid, pahal lambat, cak jegil-jegil mata, hal. Abang tadi lepas maghrib imam ajak ngaji, lepas tu Pak Isyak pun ajak ngaji. Alhamdulillah abang ngaji yang ya ke ngaji, baca pun terabur. La ilaha illallah, mulut kau tak nyakitkan hati laki kau tak boleh ke? Betul abang ngaji. Dah lah, jangan kena kopi. La ilaha illallah, sedihnya suami. Esok tu imam ajak ngaji, malam ni Pak Maghrib tengah ngaji, semalam sonok pula rasa imam minta maaf, malam ni tak dapat dah. Malam semalam dah bising dia dah. Tunggulah 2-3 minggu dah lupa-lupa, esok kita ngaji balik ya. Malam tu lepas maghrib bagi salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tahu balik, bakal capui balik. Sampai di rumah bini cakap, awal balik tak semayang ke? La ilaha illallah, dah tak semayang mula kau cakap. Apalah mulut kau ni, bukan orang sini, orang tempat, bukan orang Melimau, orang Limomer. Ya, macam tu. Allah, saya ni bagi pesan ke orang lelaki, lain kali kalau balik rumah naik motor, kalau bini tegur, awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Ke mana tu? Awal lagi keluar balik. Mesti dia tak berani nak cakap yang pembukaan lepas ni. Senyap je ni, malah lah cakap kan bang keluar balik, dia kata. Cakap yang baik-baik. Menurut kajian antara suami dengan isteri di Malaysia, suami mati dulu. Sedih dia. Wah, pertama kali saya dapat respon macam tu. Tercakik dia tu, banyak laki mati dulu. Ya, jadi layan suami elok. Ya, layan suami elok. Saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol. Saya masuk dalam dewan tu, semua perempuan. Lah, perempuan ni kau mana poin laki? Menyahut makcik seorang, laki habis mati dah. Jalah 5 minit saya berair, mata saya terolak, tak dapat saya sambung ceramah. Kali mati tu menyahut makcik tu. Iyo kan, jadi orang lelaki ni, perempuan yang jago elok tu macam kayak kelumpur tu. Pueh lelaki nyusun ayat abang teragak apa? La ilaha illallah. Abang nama makan apa? Bubu minta bubu nasi kan payah mana. Bubu je. Pergi balik kat bawah tu. Kesian motor. Rumah flat, turun balik kecil senah bawah tu. Beli dia bubu kat bawah. Masuk dalam lift, tak macam mana manung sabak hati, ingat bini masak dah beli kat kedai. Tak macam mana manung tak perasan tersapit kepala kat lift. Mati. Yang selamat bubu. Lepas tu pandai nak nangis tu. Allah, imam, kenapa? Tak sampai saya masak bubur untuk arwah suami saya ni. Bukan tak sampai masak, kawan tak nak. Sudah jadi mangsa imam dengan makmum, 3 malam tahlil bubur. Malam ni bubur juga kau macam tu lah dia teragak ke arwah ni. Masalah tu sakit paut makmum tu, banyak ada hitam malam-malas tu. Tu cakap tu, layan suami elok, tapi tak yalah masak tu sampai mengaung. Pokoknya kau nangis masak ni, takut hari ni abang last day tu, langsung tak selera tu makan. Cakap yang baik-baik. Lisan kita ni banyakkan berzikir, ingat Allah banyak-banyak. Wa zakarullaha katsira. Iya, zikir. Hidupkan dengan amalan, mengaji. Bacalah surah-surah yang kita boleh baca kan? Jangan dong cakap-cakap orang yang lahir salah hari bulan tu, tak usah dong. Ada orang tu cakap, contohlah malam ni 10 Syakban, orang tu baca Yasin 3 kali, terpulanglah. Boleh nak baca, boleh. Tak nak baca pun boleh. Yang tak boleh, jangan kita mewajibkan. Itu yang tak boleh. Baca Yasin Khamis malam Jumaat, boleh tak?
Boleh. Jangan sampai kita mewajibkan. Tak boleh dah, malam lain tak boleh baca, malam Jumaat ya. Tak boleh, malam lain pun boleh. Tapi kita nak disiplinkan diri kita baca Khamis malam Jumaat, boleh. Baca tiap-tiap hari lagi bagus. Kan? Macam Yasin malam Jumaat tu. Kan? Apa malam nisfu Syaban baca 3 kali. Boleh? Tak terdaya lah Ustaz, sekali boleh. Boleh, sebab Nabi pesan hidupkan malam tu dengan ibadah. Kau nak baca satu Quran lagi bagus. Baca 3 kali siap doa tu pulang kat kita. Nak doa lah, nak doa. Itu hanya guideline saja. Ustaz tak terdaya baca sekali. Boleh. Yasin, Sadaqallah lazim. Boleh. Berhentilah jadi orang bapak pemalih pembodoh. Kan? Ya. Hidupkanlah kan zikir, ingat Allah banyak-banyak. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Bangun malam. Bangun malam. Kan bangun malam ni maknanya bangun 3/4 malam, kita bangun beribadah kepada Allah. Qiyam al-lail, bangun malam. Tapi kalau bangun malam, bangun koncing, tidur balik, tak kira. Ya, tak tahan koncing pun koncing bangun malam dan hari ni. Tak kira tu dah. Dia bangun malam ni kita menangis, kita berzikir, kita menyanyi, mengaji, menyanyi pula dah, pahala pula. Mengaji, kita berdoa, kita tahajud. Tu dah. Ya Allah, banyak dosa aku, ya Allah, menangis. Kan kita tadi menangis tadi salah satu insurans soalan bocor. Kau tak dapat setiap malam, buatlah seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali dah Ustaz, sebulan sekali boleh. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat setahun sekali nak, 10 tahun sekali. Tak ya boleh nak, seumur hidup sekali. Tak dapat dah, mam, cari tali gantung diri, mampu lagi baik. Payah bona. Kan? Apa diskaun lagi nak cakap? Kan? Bangun malam. Sebab salah satu orang yang mendapat naungan daripada Allah yang mana tak ada naungan selainnya adalah orang yang duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata mengenang dosanya kepada Allah. Itu golongan yang ketujuh. Kan? Golongan yang pertama, orang pemimpin yang adil. Golongan yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Ketiganya, orang yang terpaut hatinya pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah bermakna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau kaya dan lawa pun tolak, yang buruk lagi tak selera. Yang keenam, orang yang menyumbang tangan kanannya, memberi tangan kirinya tak tahu, merahsiakan sumbangan dia. Dan yang ketujuh tu tadi, orang yang duduk bersih basah pipi dengan air mata. Banyak nak uraikan lagi tapi tak sampai, kena tunggu ceramah lain, mana confirm kena panggil lagi. Ya, macam tu. Jadi yang pertama, lisan kita cakap yang baik-baik, kita sebut yang baik-baik. Yang kedua, takutnya kepada Allah. Maka nak cerita bab merdeka kebebasan yang sebenar, kena jaga apa? Jaga mata kita. Mata pandanglah yang baik-baik, jangan pandang yang tidak baik. Pandang yang pertama dapat pahala, pandang siapa? Pandang mak ayah dapat pahala. Ziarah mereka. Mak ayah dah tak ada Ustaz, ziarah kubur dia. Kubur jauh Ustaz, sampaikanlah doa kepadanya. Macam tu. Ya, kan payah warna tak? Kedua, pandang siapa dapat pahala? Pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang suami dan isteri sendiri. Pandang bini orang buat apa? Pandang bini sendiri. Tengah suami duduk-duduk ke sofa, nampak bini lepek kain. Allah bini den. Rambut kombang. La ilaha illallah. Itulah bini den, pahala. Bini pula lipik-lipik kain, nampak suami tololap kat sofa. Mengangung, ya Allah, seburuk-buruk makhluk dosa. Kau cakap macam tu berdosa.
Pandang suami tu kesian, abang pilih masuk dalam, janganlah duduk luar ni lagi, sian tengok abang. Teman lah, pun bono teman mengangur macam tu, tolong lipik sekali, macam tu lah. Yang ketiga, pandang apa? Pandang Kaabah dapat pahala. Apatah lagi kalau pergi sana tu, sebab orang dulu-dulu dia balik, dia bawa balik frame tu, gambar Kaabah tu, dia tengok gambar Kaabah, tingkat dulu. Sekarang lagi canggih, boleh tengok live kan, dekat TV tu boleh nampak orang tawaf tak. Ya Allah, situlah tempat abah kau terjatuh nah, dia kata. Situlah abah poi marin. 8 kali abah poi Mekah, dia kata. Itulah kan. Sampai ingat. Ramai betul orang ada sekali tu poi tu berlari makcik tu, poi dia tinggal semua orang, dia nak pergi tengok Kaabah tak sabar dah. Balik tu meraung, Ustaz banyak dosa saya Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Kenapa cik? Saya tak nampak Kaabah Ustaz. Sabar makcik, ini Madinah ni. Ke Madinah pergi bantai lintau kat Masjid Nabawi tu cari Kaabah memang tak jumpa kawan. Oh salah tompek kau, salah kata. Lagi pek hari so kita pergi Mekah pula tengoklah. Ya kau salah tompek pun. Tak sabar. Orang ramai betul sekarang ni dia dah buka dah pengadang keliling Kaabah tu. Alhamdulillah. Siapa nak pergi-pergilah. Kan rugi. Siapa yang tak pergi, harga dah makin mahal dah macam mana? Tapi Belanda oleh ni pun rasa polik-polik lagi harga. Dengar macam tu lah. Dengar tunggulah tuan-tuan. Pergilah selagi boleh pergilah kan. Belum pernah lagi yang pergi Mekah ni kan. Balik, tak ingin aku pergi lah. Tak pernah orang cakap macam tu. Kebanyakan dia nak pergi lagi. Saya pesan yang masuk Raudah tu, orang ramai. Kau semayang buatlah 8 rakaat, kau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, lepas tu dah doa bagi orang lain pula. Tamak. Di bantai sujud lama. Melulu, banyak dosa. Orang Arab ni tak sabar, dia bosan, dia langkah orang Malaysia ni zap, Allah Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun golap dia pula. Kek mana aku ni ya Allah, golap ya Allah, apalah ujian untuk aku ni ya Allah. Dalam kain orang Arab tu, Allah ya Allah, susah ya Allah, maafkan aku ya Allah. Bau dah lain macam lah tu. Pandang atas langsung menyerit dengan apa? Yang faham, tak faham sudah, itulah dia. Ya, pandang Kaabah dapat pahala. Yang keempat, pandang Quran dapat pahala. Pandang dapat pahala. Pandang dan baca lagi besar pahala. Pandang, baca, faham makna lagi besar pahala. Pandang, baca, faham makna, hafal lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal dan buat apa Allah Ta'ala suruh dalam Quran lagi besar pahala. Jaga mata kita. Ya, pandanglah ke arah kebaikan. Kemudian yang ketiga, jaga hati kita. Hati jangan tamak. Ingat orang perempuan, jangan tamak kongsi tak apa. Apa geleng-geleng? Kan orang cakap dia tak sebut apa pun. Kongsi makanan, kongsi apa kegembiraan, contohlah kan. Ya, tak contohlah ya, contoh. Jadi mana kata jangan tamak. Kadang-kadang orang dulu dia punyalah nak tanah tu kan, batu sempadan tu yang lot lidi ni, adik-beradik dah buat garisan tu, suruh orang tu ukur, malam tu diupah orang kau alihin batu tu ke kanan sikit. Jadi besar tanah dia. Tak berbaloi. Yang tamak sampai ambil hak orang, maka Nabi kata Allah akan sempitkan lubang kuburnya sehingga berselisih tulang rusuk. Tak berbaloi. Yang kedua, jangan sombong. Kadang sombong untuk benda tak ada apa-apa. Hui, kau jangan usik kopiah dah ni tang Mekah ni. Cik dia cakap, yo kau, iya usik jangan, ni anak ni menantu dan bagi dia berbalik tang Mekah kata. Mak nak tengok tengok ya, jangan pakai tengok ya. Dia pun tengok made in Taiwan bodoh kata. Dia boleh berlagak dengan tu ya kadang-kadang. Selipar baru RM7 tapi boleh berlagak dengan benda tu. Benda paling simple, masuk dalam masjid, dia masuk, aku yang paling awal, dah 3 hari dah aku paling awal ni. Dalam hati dia ujub nama tu.
Hui, tak ada orang yang awal ni. Aku dah 3 hari turut aku paling awal ni. Dia pun sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Todonga bunyi orang masuk buka sliding door. Cet. Langsung berbunyi macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biar orang nampak dia tengah sembahyang. Riak hukum. Bila dia start tanya, "Oi, kau perasan tak? Siapa yang paling awal akhir-akhir ni?" "Kau lah." "Itulah aku pun rasa macam tu." Tu takbur nama. Ujub, riak, takbur, tiga-tiga tu perangai bawah sombong. Saya tak sampai nak urai panjang sebab masa tak cukup. Makna dah 2 ceramah kena panggil ni. Termasuk yang itu. Jangan kita sombong. Kadang-kadang sombong dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati sedap lah suara dia dengan macam tu. Sendiri cakap, ilah parah betul kan. Orang perempuan betul tudung, lawa juga aku ni kan. Dia kata contoh. Jadi ujub tu sebenarnya. Dan yang ketiga, buang perasaan dengki. Jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tahu kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Ada yang tak perhati dengan orang. Contoh saya nak beritahu, kalau kita dengar orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dengar-dengar imam pergi Mekah tahun ni, dengar tu dia tak rasa apa, makna dengki dah ada. Dengar imam pergi Mekah ni macam dia seorang pergi, ramai lagi pergi, tu confirm dengki. Ya. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit ni. Aduh ya bondo nak condemn orang. Jangan ya. So buang perasaan dengki. Jadi apa yang sepatutnya? Kalau orang dapat kegembiraan, kita pun gembira sama. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat, alhamdulillah. Boleh kita minta tolongan dia lepas ni. Senang. Dengar-dengar dia beli kereta baru, ya ke? Dia tu rajin numpangkan orang tu. Bolehlah kita tumpang kereta dia, time isi minyak pun baik lolap tak? Dengar-dengar anak SPM dapat semua A. SPM dapat semua A. Ya ke? Alhamdulillah ada juga budak pandai di kalangan kita. Ni tabung merayau ni pahal ni. Dah mula. Okey. Tak ada nak beritahu nak lancar kutipan tabung ke malam ni? Silakan jalan dik tabung, jalan. Itu kau bawa kopi O tu penuh kopi mbak tu ada. Betul kata. Okey ya. Jadi makna kata kita ni jangan dengki-dengki dengan orang. Orang dapat kegembiraan, kita gembira sama. Jangan kita negatif. Kemudian seterusnya lepas hati apa? Perut kita ni janganlah kita benarkan. Nabi pesan jangan sekali-kali kamu membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kamu. Nabi pesan. Barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Dik, tabung tu dik, tolong jalankan, bagi kat semua. Kau jangan meraya bawa sampai ke Melaka. Bagi semua ya. Ini nyumbang untuk aktiviti masjid ya. Ambillah. Okey, jadi makna kata kita ni dalam hidup kita ni jangan kita benarkan benda haram masuk ke dalam perutnya. Nabi kata barang siapa membenarkan benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Dan barang siapa yang mati dengan keadaan benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'udzubillah, minta jauhkan. Cari rezeki yang halal. Kerana Nabi pesan apa? Cari rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata cari yang halal. Jangan cari yang haram. Haram tak pernah cukup. 7 tanda keberkatan rezeki dalam hidup kita. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi dengan orang. Orang yang rezeki tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat meminum selaut air tetapi tidak hilang dahaganya. Jadi keberkatan rezeki yang pertama, cukup.
Yang kedua, rumah tangga dirasakan stabil. Biasalah gaduh sikit-sikit, itu biasa, tetapi rumahnya stabil, aman dan harmoni. Ketiga, anak-anak menjadi dalam bidangnya, belajar pandai, kemahiran pun bagus, contoh. Keempat adalah apabila suasana kita dalam masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Tempat kerja pun kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kelima, kita mudah mentaati perintah Allah. Itu pun tanda berkat rezeki. Keenam, rumah kita seringkali diziarahi. Itu pun tanda rezeki kita diberkati. Rumah seringkali diziarahi tidak termasuk tin Shopee. Tu tak termasuk. Tu tak termasuk, tu kau yang order, faham? Dan yang ketujuh adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah. Tu tanda keberkatan rezeki. Dan Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Seterusnya, selepas jaga perut, jaga apa? Jaga tangan. Tangan kita banyakkan menolong orang, sedekah, bantu. Macam tadi kan, nampak tabung tu masuk duit, boleh nak senyum, tak ada salah. Senyum itu sedekah, betul. Tapi tabung itu tidak memerlukan senyuman buat masa ini. Terima kasih banyaklah atas senyuman itu. Tolonglah berikan duit. Sumbangkanlah. Kan kata Allah Ta'ala beritahu apa dalam surah Ali Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Lalu tabung, tengok dalam poket, tinggal 2 helai, satu RM5, satu RM100. Ustaz, saya bagi yang saya sayang, saya bagi RM5. RM100 tu saya tak sayang Ustaz, tengoklah saya kojol ni kejap lagi. Tu kau mengakal siapa tu? Kan? Jadi tangan kita bantu. Contoh, aku ingat tak mampu bagi duit, dengar-dengar Samsul Debat nak datang, tanyalah dia goma makan lauk apa. Janganlah ikut selera pengurusi. Kan? Dia suka asam pedas ke? Dia selamat celiapi ke? Contoh dia kata, aku ingat aku nak sedekah lah. Dia pun jumpalah imam. Mam, agak-agak Samsul Debat datang malam ni, berapa ratus bajet orang datang? Malam ni agak bajet berapa orang kat malam ni? Dia kata 500 imam. Lain kali lah, tak jadi lah. Tadi garang mana cara tanya tu, dengar 500 tak ada, main bona pula. Lain kali lah, sikit baiklah, cara sikit kan. Mam, saya tak dapat bagi banyak dah. Tak apalah mam, saya sedekah sebiji buah tembikai, potong 500. Nipih tembikai tu kan, tak ada lah macam tu. Bagi lah ni tembikai mam, pandai-pandai lah, dia pun potong, mana dapat lah macam tu lah. Yang seorang lah bagi tolu dada, Samsul Debat gama tolu dada, bagi dia tolu dada kan. Contoh, itu satu bentuk sedekah paling senang. Kadang-kadang kita terlampau fikir sedekah tu susah. Tak susah pun, senang. Malahan kalau orang tu mati lah, dia tengok kubur dia, apa lapang nak kubur aku ni? Taklah lapang bona, ada lapang sikit lah. Lapang sih. Sebab malaikat kata, marin pernah sekali waktu orang tu lalu tabung, kau bagi duit RM1, itu paling ikhlas kau bagi. RM1 pun macam ni kubur dan kalau dan tahu dan bagi semua kotor dan dalam beg kan. Masa boleh bagi, tak nak bagi kan, sumbangkanlah. Sumbangkan. Astro boleh bayar full package kan? Bayar langganan untuk movie tertentu boleh bayar, berminggu-minggu boleh bayar. Tapi untuk agama ni berkira kan, jangan kira-kira dah. Sedekah ni insya-Allah akan menambahkan rezeki kita, dia tak akan mengurangkan. Tangan kita tolong orang, dengar, okey, dengar-dengar Samsul Debat nak datang. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada hari Ahad ni kita akan buat gotong royong perdana untuk membersihkan masjid. InsyaAllah yang datang muka yang sama kan, itu pun satu bentuk sedekah sebenarnya kan. Dia lepas tu yang dah lah tak datang bergotong royong, komplain habuk banyak lah. Macam mana dia gotong royong, kau tak datang bingai, contoh salah
Kau orang cakap tu kan, komplain benar, gotong royong tak nak datang. Orang-orang lama tu memang dia mata tak apa nampak. Dia sapu tampak wasih sapu macam tu. Tapi kawan sini dah, sini okey, tempat lain. Ya? Macam tu. Yang keenam, langkah kaki kita melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Bila dia meninggal, dia tengah siap pergi masjid, meninggal. Okey cerita tu. Bila dia meninggal, dalam perjalanan ke masjid, Allah. Bila dia meninggal, ke masjid, Allahu Akbar. Bila dia meninggal, balik tang masjid, kan elok tu. Bila dia meninggal, dalam perjalanan ke pusat refleksologi, pusat urut Thailand. Dia ke pusat urut ni dia dua. Nak urut sakit ke urut sedap, dia kata. Urut sakit ke urut sedap, bayangkan tu. Ada orang Malaysia ni sanggup pergi ke sempadan Thailand sebab nak mencari ayam. Disembelih ayam tu betul-betul. Yang faham-faham, tak faham sunnah. Dia pergi masuk ke pusat sembelihan ayam kat sana. Dah disembelih ayam tu, keluar daripada pusat sembelihan tu. Yang faham-faham, tak faham sunnah. Lepas dia sembelih, dia keluar pusat sembelihan ayam tu, tiba perut dia lapar. Dia boleh tanya tu, mana nak cari restoran halal? Kau mau ngojokan ayam tadi, kau tak tanya halal-halal makan? Nampak tak? Tapi tak makan, tahu tanya restoran halal. Itu dia jago. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Datang majlis macam ni, baik. Walimatul urus, esok kan musim dah mula dah ni. Dah mula musim mengawan. Jumaat nikah pehasa teh. Hari Sabtu. Kan, hari Sabtu berolek teh. Sabtu tu nak kenduri datang sama ramai ramai datang. Itu tempat yang baik tu. Sebab kita pergi kenduri satu hal, tahu silaturahim satu hal. Nampak tak? Tu dia sekarang senang main WhatsApp ya, jemputan kenduri kahwin nak dek kami. Jangan lupa siap nyala-nyala macam tu. Dulu tak no 3 bulan sebelum dah berjalan rumah satu rumah. Adab orang dulu. Iya. Macam mana pun tetap kena pergi ngajak. Betul tak? Adab. Sekarang semua nak shortcut. Itu dulu. Siapa cakap? Kena pergi ziarah kalau boleh hajat. Yang tak sompek baru pakai WhatsApp. Itu pun telefon tu. Assalamualaikum kak. Tak sompek datang rumah ngajak ni nak kenduri anak bila ni insya-Allah kau dah bagi tahu ni insya-Allah lah, makasih lah ngajak tu macam tu kan. Siapa kahwin ni yang nak sulung tak abah contoh kan. Ya, dan begitu juga yang ketujuh, takut kepada Allah terlihat kepada ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Al-muhajir hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu termasuklah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Apa Allah suka kita buat, apa Allah tak suka jangan kita buat. Kan banyak lagi benda-benda baik boleh buat atas dunia. Maka itulah kemerdekaan yang sebenar. Jangan kita mengejar yang dunia, sebab yang di dunia ini sementara sifatnya. Dunia itu sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Cuba tengok Bangladesh abang-abang Bangladesh ada dia datang malam ni. Dia tengok ada. Dia datang sini, dia makan nasi tak berlauk kadang-kadang. Letak bawang sebiji dan letak kuah kari, memukit nasi Dia makan tak ada heboh dia nak ambil ayam kau telur tak apa, makan je. Yang penting konyang boleh kojo. Dia tak kisah, dia jalan berpimpin tangan dengan kawan-kawan jantan yang melintas jalan, tak ada dia kira dah, pegang tangan. Happy benar. Baju biru, seluar kuning, kasut hijau, apa dia peduli? Tak ada duit dah. Tapi duit semua hantar balik Bangladesh. Sebab dia sadar Malaysia bukan tempat tinggal dia. Sampai masa 5-6 tahun dia kerja dah tak terdaya, dia pun balik Bangladesh. Semua dah besar, ada rumah besar, kereta besar, dengan bini-bini besar. Kan? Sebab dia simpankan untuk kampung dia.
Macam kita atas dunia ni, kita tak simpan apa-apa. Kita sebenarnya simpan untuk darul akhirah. Seramai-ramainya manusia bersia-sia di atas dunia, kemudian apabila nyawanya dipanggil, baru dia sedar yang karung yang dibawanya masih kosong, tak ada bekalan. Tu yang kita tak nak. Jadi rumah yang kita nak kejar ni, rumah yang kekal abadi. Itu kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Kita tengok bagaimana Iskandar Zulkarnain, dalam sejarah dia adalah raja yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah. Dia khabar dekat tentera dia, aku mati besok jangan lupa buat 3 perkara. Pertama, yang usung jenazah aku pastikan tabib yang handal-handal, yang hebat-hebat. Tabib tu hari ni namanya doktor. Tabib-tabib yang handal-handal usung jenazah aku. Yang kedua, waktu usung jenazah aku menuju ke kawasan perkuburan, pastikan kau taburkan segala harta kekayaan aku. Dan yang ketiga, waktu kau usung jenazah aku, pastikan tangan aku itu terkulai biar semua orang nampak. Semua orang tanya, kenapa kau nak buat macam tu? Pertama, aku nak beritahu pada semua, bila tabib yang handal-handal usung jenazah aku, nak beritahu, hebat mana pun tabib itu, hebat mana pun doktor itu, dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Kedua, kau taburkan harta kekayaan, kau akan tengok orang yang masih hidup berebut-rebut nak ambil harta kekayaan ini tanpa mampu kau berbuat apa-apa, sebab harta tu tadi tak bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, kau biarkan tangan kau terkulai itu untuk Allah. Aku nak bagi orang tengok macam mana tangan ini lahir dulu tangannya kosong, mati pun tangannya kosong, tak bawa apa-apa. Tangannya dah terkulai layu di Tasik Madu Fauziah Latif. Kan masa dah time, dia kata matilah kan, takut mati pun mati, berani mati pun mati, kata arwah Datuk Ismail Kamus. Betul kan? Terkulai nak buat apa lagi dah, golek-golek, pusing-pusing, tak boleh cakap apa dah. Orang mandikan jenazah kita betul tak betul, tak boleh nak komplain. Dia dulu mandi jenazah orang yang mandikan tu tak pandai, dia tak boleh nak tegur kan? Kanan tu tak kata tu, mumat lagi orang kampung tu yang main. Tak mahu aduh. Ya. Jadi tak sahlah kita terkejar-kejar. Dan sebagai penutup, saya tutup dengan surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Allah bagi tahu apa? Allah bagi tahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Jadi mana kita nak? Kejarlah akhirat. Jadi duduk di masjid adalah satu pilihan yang terbaik. Datang masjid selalu. Untuk makluman semua, bukan malam ni je ada ceramah, terutama pada yang baru datang malam ni. Masjid ni hari-hari ada ceramah, insya-Allah. Rugi kalau siapa tak datang. Dan orang lelaki galakkan orang perempuan datang dengan kuliah. Sebab apa? Salah satu daripada nafkah batin untuk orang perempuan selain pada atas katil adalah memberi didikan agama kepada orang perempuan. Jadi kalau rasa-rasa tak boleh nak ngajar bini kita, jangan halang dia datang majlis-majlis ilmu. Itu dah cerita ya. Jadi cukuplah setakat itu. Saya faham signal-signal itu. Kalau duduknya beralih, kejap melunjuk, kejapnya kan, tiba-tiba buat-buat dah ngajam kan, dah mula pandang rosah pintu mana dia nak ikut ni. Jadi jangan risau, saya sangat faham, insya-Allah. Jadi boleh lengah, boleh lah, sadap dengar terolak, dia mampu depan dia bercakap tak tahu, tak adalah. insya-Allah di lain kesempatan ya, lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Ya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak masjid menjemput rasa nak junjung.